with you. You're not afraid of the dark, are you? Hi, Assalamualaikum semua orang. Kamarin Hasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So, hari ni kita masih lagi di segmen creepy, which is hari ni kita ada satu kisah seram yang diceritakan oleh salah seorang subscriber Kamal tau. Tapi kali ni Kamal rasa cerita ni antara yang ekstrim jugalah yang kamu pernah baca, yang kamu pernah cerita dekat korang. Macam yang korang dah baca tajuk kat bawah ni, kita akan dengar kisah seram yang dialami oleh seorang pelajar lelaki yang sekarang ni dah tak bergelar pelajar dah lah. Ni kisah dia yang dulu dekat sekolah, waktu dia sekolah menengah dulu dan juga semasa dia masuk universiti. Dan kisah ni kamu jarang-jarang dengar lah berlaku dekat orang. Korang bayangkan macam mana korang nak lalui kehidupan harian korang kalau korang serumit dengan orang yang pandai buat sihir, korang serumit dengan orang yang bela saka. So, itu yang kita nak dengar kejap lagi guys. Okay guys, hari ni kita ada YouTube channel shout out. Dan hari ni kita akan beri shout out kepada YouTube channel Ray Mohta. Korang boleh tengok kisah-kisah seram, kisah misteri, and bagi korang yang suka gaming tu pun boleh check out dekat channel Ray Mohta, okay? So subscriber dia sekarang 1.18k subscribers. So jom lepas ni kita pakat-pakat pergi channel dia dan tekan butang subscribe, kasih 2k subscriber guys. Tekan subscribe ni free je guys. Lain lah kalau yang berbayar tu lain cerita lah. So untuk pergi ke channel Ray Mohta, korang boleh pergi ke description box below. Kamu dah letak link YouTube channel. So lepas habis video ni jangan lupa subscribe, okay? Jadi macam biasa sebelum kita mulakan kisah seram kita, jom kita baca doa dulu. Mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan dan aku berlindung juga kepadamu wahai Tuhanku daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. So, kisah untuk hari ni berlaku dekat lelaki tau. Jarang-jarang kita dengar kisah seram daripada lelaki ni guys. Tapi hari ni punya cerita agak ekstrim yang berlaku dekat lelaki weh. So, pemilik kisah untuk hari ni kita bagi nama Amin, bukan nama sebenar, okay? So, kisah ni berlaku sewaktu Amin ni sekolah menengah. Dia sekolah menengah dekat asrama. Tapi asrama mana tu pemilik cerita ni minta dirahsiakan. Sebab memang kamu baca pun memang kena rahsiakan lah weh. Dia punya cerita memang kau tu. Cuak juga kalau member dia nanti tu cari dia pula kan. Mana tahu tengok cerita Kamarin Hasim. Harap-harap tak lah. So kejap lagi korang akan tahu kenapa kamu cakap macam tu. So ceritanya masa tu Amin seorang senior dekat sekolah tu. And nak dijadikan cerita, ada satu hari ni kecoh lah dekat sekolah tu antara senior dengan junior. Sebab budak-budak senior ni dengar yang ada beberapa orang daripada batch junior ni buat masalah dengan cikgu kat situ. Tapi masalah apa dia tak bagi tahu. And dah jadi kebiasaan dalam asrama, lagi-lagi dalam kalangan lelaki kan. Kalau perempuan pun mungkin ada juga. Diorang akan ada sesi pengajaran tau, daripada senior kepada junior kalau siapa yang buat hal. Jadi malam tu guys, budak-budak senior ni panggil batch junior yang buat hal tu. Kalau seorang buat masalah, memang satu batch tu kena tau. So, diorang pun dipanggil berkumpul dalam satu bilik macam dorm. And salah seorang daripada junior yang dipanggil ke dalam dorm tu, kita bagi nama dia Mamat, bukan nama sebenar. Jadi apa yang berlaku pada malam sesi pengajaran bersama senior tu, junior tu, geng-geng senior ni macam buat soal jawab tau. Diorang akan pick seorang daripada batch junior tu dan akan tanya soalan. So yang disoal pada malam tu adalah si Mamat tu. Jadi adalah seorang senior ni tanya, kau Mamat, siapa paling pandai mulakan dulu?
Macam Kamal cakap tadi, masalah apa yang junior tu buat, kita tak tahu. So Mamat tu pun bangun lah sebab yang senior tu dah tujukan ke arah dia kan. Tiba-tiba Mamat tu bangun, dia menjawab dalam bahasa yang semua orang tak faham weh. Tapi apa yang Amin ingat waktu tu, tiba-tiba dia rasa macam tak bertenaga tau. Rasa macam lemah. And rupanya bukan Amin seorang je yang rasa macam tu waktu tu. Kemudian ada seorang kawan Amin, senior juga, dia tarik baju budak Mamat tu tau. Dia cakap, "Woi, kau baca apa ni? Jangan nak syirik tunjuk kau kuat Sebab rupa-rupanya apa yang dia sebut, Mamat tu sebut, macam baca mentera weh." Tu yang ada senior tu cepat-cepat tarik baju budak tu. "Kau baca apa ni?" Takut juga benda-benda yang kita tak kenal kan, asal-usul diorang semua. Lepas tu budak Mamat tu terus jerit, "Kamu rasa kamu kuat? Kamu tunggu." Lepas tu dia terus lari rempuh pintu dom tu dengan kuat dan semua orang kat situ terkejut. Sebab pelik lah kan dengan bahasa yang budak tu gunakan. Seolah-olah macam baca mentera. Lepas tu guna pula bahasa baku dengan senior. Kamu-kamu macam tu. So dalam keadaan semua orang tengah keliru waktu tu, tiba-tiba Mamat tu datang balik ke dalam dom. Tapi waktu tu dia datang membawa satu mangkuk tembaga yang bertangkai dan berisi beras kuning. Lepas tu ada sebatang kayu yang berasap tau. And Amin kata bau tu bau kemenyan. Tiba-tiba Mamat ni bersuara, "Sekarang kamu semua rasa. Tunggu pembalasan." Lepas tu riuh semua orang kat situ. "Woi, panggil warden, panggil ustaz." Kat situ kan campur senior dengan junior kan. Lepas tu adalah senior kata, "Budak ni macam nak buat sihir ni." So adalah yang berlari-lari cari warden, cari ustaz, dan selebihnya terkaku dalam bilik dom. Sambil tu Mak Kamit baca surah-surah yang diorang selalu amalkan. Tak lama kemudian ustaz dengan warden pun on the way lah. Time tu ustaz dengan warden tu tengah naik tangga menuju ke dom diorang ni lah, tempat diorang berkumpul. Yang budak Mamat tu still ada dalam bilik tu tau. Ustaz dengan warden masuk je, Mamat tu terus pandang tajam dekat ustaz. Sambil dia macam berdengus, macam marah tau. Lepas tu dia lari weh. Sini-sini pun cepat-cepat jerit tau. "Weh, kejar weh, kejar. Jangan bagi dia lari." Jadi ramai jugalah yang pergi cari budak tu. Ramai-ramai lah lari dekat kawasan asrama tu kan. Dah lah gelap. Time tu kan dah malam. Last-last dah riuh macam tu. Ramailah batch-batch lain pun terjaga juga. Adalah yang mengintai-intai, tengok-tengok apa yang dah berlaku. Tertanya-tanya. Ada juga yang tak tahu apa-apa, tiba-tiba terus join budak-budak lain cari Mamat tu. Sampaikan kelibat Mamat ni tak jumpa weh malam tu. Sudah. Dia hilang pula. Nak tak nak kena cari jugalah kan. Takut sesuatu yang tak elok jadi kat dia. Korang tahu tak, ada yang siap cari si Mamat ni dekat dalam almari. Bukan almari dia seorang, almari semua bilik. Dekat bawah katil, dekat dalam loker, and of course lah kat dalam setiap toilet dan juga bilik basuh baju diorang. Semua tempat diorang cari tak jumpa juga si Mamat ni. So nak dijadikan ceritanya, ada half daripada diorang yang mencari ni pergi ke sekolah tau. So waktu tu kan diorang kat asrama. Asrama tempat diorang tidur dan juga sekolah diorang, tempat diorang belajar tu jarak dia tak jauh mana pun. Boleh jalan kaki je lah kalau nak pergi kan. Jadi separuh daripada diorang tu pergi cari ke dalam sekolah dan separuh lagi cari ke dalam asrama. Antara yang cari dalam asrama ni adalah pemilik cerita ni, Amin. So Amin ni tengok je lah budak-budak yang lari pergi ke sekolah tu daripada jauh kan. And then waktu Amin tengok dorang tu pergi ke sana pun, Amin rasa macam, "Wih, seram bai. Macam mana diorang boleh nak pergi masuk sekolah tu?" Sebab kat situ memang gelap gelita. And Amin tak mungkin nak masuk ke sekolah pada waktu malam macam tu. So semasa diorang yang lain tu mencari kat dalam sekolah tu, macam-macam cerita diorang ceritakan weh. Antaranya ada yang dengar suara orang berlari-lari ke atas waktu diorang tengah cari kat sekolah tu. Ada juga yang dengar suara orang menangis, perempuan menangis, lepas tu ketawa kecil. Dan itu yang membuatkan diorang rasa takut untuk meneruskan pencarian Mamat tu dekat sekolah tu. So diorang pun terus balik ke asrama. So masa Amin tengah mencari dekat kawasan asrama tu, dia tiba-tiba terdetik macam nak baca ayat kursi tau. And dia macam terniat jugalah, kalau aku baca ni mesti jumpa ni. Dia pun bacalah ayat kursi tu. Lepas tu dia hembus pelan-pelan kan. Kan lepas kita dah baca ayat tu, kebiasaan ni kita belajar kena tiup macam
Macam tu kan. So itu apa yang Amin buat. Tiba-tiba je dia rasa hembusan tu kena balik dekat dia daripada arah kiri tau. Tapi waktu dia rasa tu dia masih menghembus. So sampai dia nak pusing ke kiri tu, dia hembus, tiba-tiba pintu tu tertutup sendiri. Ada satu pintu yang tertutup sendiri yang menyebabkan bunyi yang sangat kuat. Bunyi dentuman pintu yang sangat kuat. Rupa-rupanya pintu tu adalah pintu toilet yang berdekatan dekat situ. Time ni Amin dah meremang tau. Tapi dia seorang je yang perasan bunyi tu. So dia teruslah cari kawan-kawan dia yang ada kat situ. Lepas tu dia tegur. Dia tanyalah, weh, try suruh orang tengok tandas tu yang tertutup pintu tu. Dia tak nak pergi sebab dia tengah takut waktu tu. Sebab tu lah dia suruh orang tengok kan. So kawan dia lah yang pergi. Sekali waktu kawan dia pergi, kawan dia tengok toilet tu. Tapi kawan dia rasa pelik. Sebab kawan dia kata, aku rasa semua pintu kat sini tadi terbuka. Macam mana boleh pintu ni tertutup? Lepas tu dia pun ajak lah beberapa orang lagi kawan dia ada dekat sekitar situ untuk tengok. Kecuali Amin. Sebab Amin waktu tu dah takut sangat-sangat. Jadi adalah beberapa orang bergerak ke tandas tu dan cuba untuk buka pintu toilet tu. Tapi pintu toilet tu seolah-olah macam dikunci dari dalam. Diorang tak dapat nak buka pintu tu. Lepas tu dah ada salah seorang daripada diorang dah geram sangat. Dia pergi panjat dinding. Dia nak usah dekat dalam tu sebab toilet tu macam ada jaring-jaring net macam tu lah, jaring-jaring besi untuk tengok kat dalam tau. Sekali dia tengok, dia terkejut sebab korang tak ada jumpa apa. Dia tiba-tiba jerit, "Oi, ni dia oi! Dia ada dalam tandas ni!" Rupanya si Mamat tu ada dalam toilet tu. Lepas tu ramai-ramai yang dekat situ tendang pintu tu ramai-ramai sampai tercabut. Diorang pun masuk dan bawa keluar si Mamat tu daripada situ. Amin pun terkejut lah, macam tak expect. Rupa-rupanya bunyi dentuman tadi tu adalah si Mamat tu yang hentam pintu tu kuat-kuat kan. Budak tu pun dibawalah berjumpa ustaz dengan warden. Tapi yang seramnya, time diorang bawa keluar si Mamat tu, dia diam je tau. Dia tak cakap apa-apa. Dia macam diam. Tapi mata dia tu pandang tajam dekat Amin. So malam tu, hanya ustaz, warden dan pihak sekolah je yang tahu apa jadi dekat budak Mamat tu. Sebab dia kan budak junior. Jadi Amin ni tak tahu sangat apa yang jadi malam tu. Sebab diorang diarahkan masuk ke bilik masing-masing. So apa yang berlaku, keesokan harinya diorang dapat tahu yang si Mamat tu akan dipindahkan ke sekolah lain tau. Dan proses pemindahannya akan berlaku segera dalam masa beberapa hari tu. So malam tu, waktu Amin dah habis baca surah Al-Mulk, biasalah dekat dalam asrama kan memang ada tu rutin harian kan. Selepas dah baca Al-Mulk semua tu, Amin ni tertidur awal tau. Sebab Amin kata sebenarnya rutin waktu di sekolah menengah dulu memang hobi dia suka tidur. Katil dia double decker yang ada tingkat atas dengan tingkat bawah. So Amin tu dia tidur dekat tingkat bawah. Dan setiap katil sebelah tu akan ada loker masing-masing. So nak dijadikan ceritanya, malam tu Amin tiba-tiba tersedar tau. Dia tersedar tengah-tengah malam. Dia buka-buka mata, dia terus tengok jam. Sebab dah jadi rutin dia lah memang tengok jam dulu bila dia bangun. Sekali dia tengok lah, awal lagi, baru pukul 1 pagi. Suasana bilik masih gelap, hanya ada cahaya lampu daripada luar beranda saja. Dalam kegelapan tu, tiba-tiba dia terdengar ada satu suara yang macam bercakap-cakap tau. Macam mulut dia tu kemat-kamit baca sesuatu. Waktu tu dia dalam keadaan baring. Suara yang dia dengar macam ada orang bercakap-cakap tu dekat sebelah bahagian loker dia tau, arah loker dia. Bila dia cuba untuk pandang, nak alih nak tengok siapa yang bercakap tu, tiba-tiba dia ternampak budak Mamat tu weh. Macam mana budak tu boleh ada dalam sebilik dengan dia? Dan korang tahu tak apa yang lagi mengejutkan lagi? Si Mamat tu tengah mencangkung kat depan loker si Amin ni. Dan waktu tu Amin nampak loker dia tu terbuka luas. Dan si Mamat tu pula tengah mencangkung sambil mulut dia sedang mengunyah sesuatu. Dan Amin nampak tangan si Mamat tu pegang mangkuk tembaga yang dia pernah bawa dalam bilik dom tu. Waktu tu Amin ni rasa macam badan dia, seluruh badan terkunci tau. Macam dia kena himpak. And waktu dia tengah cuba untuk melawan, untuk bangun daripada dia punya rasa terkunci tu, si Mamat tu meludah ke arah loker dia. So waktu dia Amin macam dah rasa geram lah kan. Apa kau buat dekat depan loker aku tu? Dia marah-marah sambil paksa untuk bangun. Tapi terasa macam dalam mimpi. Dia menjerit Allah Akbar. Tapi kadang-kadang kalau kita mimpi, kita tak boleh bercakap kan. Kita macam nak sebut tapi sebenarnya in real life kita macam
macam tu kan. Berkali-kali Amin ni cuba sebut Allah, Allah, Allah. Sekali waktu dia tengah cuba untuk bangun tu, dia ternampak reaksi muka si Mamat tu macam terkejut tau. Muka dia jangan terkejut. Lepas tu Amin takut lah kan. Dia terus tutup mata. Dia jerit kuat-kuat dalam hati. Baca surah, baca ayat kursi kuat-kuat dalam hati. Sampai dia tersedar daripada tidur. Dia terus buka mata. Buka-buka je. Tengok-tengok kawan dia dekat sebelah kiri tu tengah terkejut tengok dia. Lepas tu kawan dia yang terjaga tu cakap lah, kau kenapa Amin? Tadi aku nampak kau macam mengigau je. Macam meronta-ronta dalam tidur. Kau mimpi apa? Amin terus berdiri. Waktu tu badan dah berpeluh-peluh campur dengan rasa seram lagi. Perasaan seram tu masih ada. Walaupun kawan dia cakap Amin ni sebenarnya mengigau tadi. So Amin bangun, dia buka lampu satu dorm tu, dia tengok jam. Dan bila dia tengok jam, pukul 1. Sama macam waktu dia tengok jam waktu first dia bangun pagi tu. Lepas tu dia teruslah pergi kat loker dia sebab dia teringat tadi loker dia tu terbuka luas kan. Sekali bila tengok, loker dia tu tertutup. Tapi mangga tak berkunci. Sedangkan memang rutin dia sebelum tidur dia mesti akan kunci mangga loker dia tu tau. Sebab tu dia sangat yakin malam tu dia memang kunci loker dia. Dia pun cerita lah dekat kawan-kawan dia kan malam tu juga. Sambil dia tundukkan kepala kat lantai macam dia nak cari mana kesan yang si Mamat tu ludah. Sekali memang ada weh, dia ternampak macam ada satu kesan cecair warna merah. Amin kata warna dia tu macam warna pinang yang diludah, masih fresh. Terus seram sejuk, dia pun terus bergegas pergi ke pondok pengawal. Dengan harapan dia nak cerita dekat Pak Guide kat situ supaya Pak Guide kat situ bolehlah call ustaz terus kan, ustaz ke warden ke. So dia terus pergi pondok pengawal tu pukul 1 pagi tu guys. And masa tu Alhamdulillah Pak Guide percaya. Dia terus call ustaz. Sambil tunggu ustaz on the way tu, korang tahu tak Pak Guide tu percaya sebab apa? Pak Guide pun buka lah cerita dekat Amin malam tu guys. Sambil tu dia bagi air tawar dekat Amin. Adalah air yang dia dah baca ayat-ayat, baca surah-surah. Waktu dia buka cerita tu, dia cerita dekat Amin malam tu juga apa yang diorang semua tak tahu kan, kecuali pihak sekolah je yang tahu. Rupa-rupanya si Muhammad tu ada saka daripada keluarga diorang. Saka keturunan lah kan. Tapi budak Mamat tu baru je dapat saka. Maksudnya saka tu baru jadikan dia tuan. Jadi Mamat ni macam terkejut, badan dia masih lemah, tak boleh nak kawal apa semua. Jadi pihak sekolah macam tak nak lah apa-apa berlaku lagi dekat dia. Kalau macam tadi, kes tadi kan tiba-tiba dia hilang, pihak sekolah lah yang kena bertanggungjawab kan. Tapi kalau disebabkan saka macam ni, pihak sekolah tak nak lah ambil risiko lagi. Tu yang pihak sekolah terus jumpa ibu bapa ni, and ibu bapa dia cerita pasal anak dia tu. So lepas tu ustaz dah sampai, Mamat tu dibenarkan pulang ke rumah. Parents dia datang ambil dia. So selepas daripada kejadian tu, esoknya memang si Amin ni dah tak nampak dah junior yang nama Mamat. Rupanya dia dah pindah sekolah serta-merta. Dan family Amin pun tahu cerita pasal benda ni. Sebab sebenarnya satu sekolah tahu ada satu insiden yang berlaku malam tu. Tapi tak ada siapa yang tahu cerita sebenar dia, which is apa yang Pak Guide tu cerita dekat Amin malam tu pasal saka keturunan tu. So disebabkan cerita ni macam boleh dikatakan viral lah dekat sekolah dia, sampaikan family Amin pun tahu apa yang terjadi. So family dia suruh Amin pergi berubat juga, dan Alhamdulillah lepas bawa berubat tak ada apa-apa yang berlaku. So guys, itu kisah sekolah menengah junior ada saka keturunan. Dan Amin ni tidak pernah sesekali lah terfikir yang dia akan berdepan lagi dengan situasi yang lebih kurang macam ni bila dia meningkat dewasa, which is dia dah masuk ke universiti. So bila dia masuk universiti ni, dia tak sangka yang dia akan serumah dengan orang yang ada saka, orang yang ada ilmu menyihir, dan dia tak sangka yang dia akan berkawan dengan orang yang hijab terbuka. So korang dah sedia nak dengar cerita kedua? So kisah waktu dia dekat universiti ni berlaku semasa semester baru bermula tau. Waktu awal-awal nak masuk semester baru tu, Amin dengan kawan dia nama Fakr
Fakrul, bukan nama sebenar. Diorang berdua ni kawan baik lah dekat universiti tu kan. So diorang berdua carilah rumah sewa. Diorang survey, research kat internet semua. Diorang terjumpa satu rumah dekat dalam satu kawasan perkampungan tau. Tengok harga pun murah, rumah pun okey. Jadi diorang pun decide lah untuk sewa rumah dekat situ. Mula-mula Amin dengan Fakrul ni berdua je dekat dalam rumah tu. Diorang kemas-kemas apa semua. Diorang yang start first kali masuk rumah tu. Lama-lama ada orang baru yang nak sewa rumah tu. Lagi ramai orang nak sewa, lagi murah lah seorang kena bayar untuk bulanan sewa tu kan. So diorang pun okey je lah, lagi bagus kalau diorang nak masuk macam tu kan. Tapi guys, tak sangka pula lah orang yang nak masuk tu bawa sekali saka dia. Benda-benda macam ni mana kita nak perasan kan, kita tak nampak benda-benda tu kan. So kita bagi nama budak yang baru masuk ni Ali. Sepanjang Amin dengan kawan dia Fakrul tu berada dalam rumah tu, tak ada benda-benda pelik yang berlaku tau. Tapi sejak Ali ni masuk, macam-macam gangguan mula berlaku dalam rumah tu. Ali ni dia selalu mengigau waktu malam, sampaikan mengigau dia tu tahap meracau tau. Waktu tu memang Fakrul dengan Amin ni tak terfikir langsung lah yang ada pasal belaan saka ke apa. Tapi dia macam, diorang dalam masa sama terfikir juga kenapa si Ali ni asyik mengigau, meracau macam kena rasuk setiap malam. Tapi si Ali ni pula, dia bukan jenis yang mendiamkan diri macam tu tau. Dia suka bercerita pasal benda-benda ni. Cuma kalau siapa yang jadi pendengar dia, ada dua benda je. Sama ada percaya ataupun tak percaya dengan apa yang dia kata. Sejak dia asyik meracau macam tu kan, housemate dia dua orang ni, si Amin dengan Fakrul ni takkanlah diam je kan. Mestilah diorang tanya juga, weh kau kenapa setiap malam selalu macam kena rasuk, macam kau mengigau, seram pula aku. Start tu lah si Ali ni dia mula bercerita. Dia kata sebenarnya aku ni selalu diganggu. Aku rasa ada sesuatu lah dalam rumah ni. Kau tahu tak, rumah ni sebenarnya daripada pintu depan sampai pintu dapur tu kan, pintu belakang tu sebenarnya laluan jin tau. And dia bagi tahu lagi, Fakrul ni antara yang lemah semangat. Jadi sebenarnya dia, si Ali tu, yang selalu melindungi Fakrul ni daripada benda-benda yang nak mengganggu dia. Sebab dia kata benda makhluk-makhluk halus ni suka ganggu orang yang lemah semangat. Jadi setiap malam sebenarnya dia cuba untuk melindungi Fakrul ni. Cuma Fakrul tak tahu. Tapi sejauh mana kebenaran tu, wallahualam, Amin tak dapat nak pastikan. Sebab itu semua memang keluar daripada mulut si Ali ni. Amin ni pun korek cerita dia kan. Sebab dia rajin bercerita, dia suka bercerita benda-benda macam tu. Sampailah satu hari ni tiba-tiba si Ali ni terlepas cakap dekat orang. Lalu dia bagi tahu juga, rupa-rupanya dia ni ada saka. Memang dia bela saka tu. Maksudnya dia setuju untuk ambil saka tu sebagai pendamping dia. So korang rasa apa reaksi Amin dengan Fakrul tu? Pasti dia terkejut, weh aku serumah dengan orang yang bawa saka dia sekali. Diorang dah macam serang sejuk lah kan. Tak lama lepas tu, ada lagi seorang budak baru masuk yang nak sewa juga dalam rumah tu. So kita bagi nama dia Adam. Diorang ni memang tak kenal each other tau, yang dengan Adam, dengan Ali. Kecuali Fakrul dengan Amin tu lah, diorang berdua memang best friend. Cuma dua orang lagi yang baru tu diorang tak kenal each other. Maksudnya bukanlah classmate ke, bukan dalam fakulti yang sama. Jadi diorang hanya kenal sebagai housemate. Waktu Adam masuk tu, Adam dia terus melulu ke bilik dia tau. Adam ni dia jenis yang suka buat hal sendiri. Dan sejak Adam ni masuk, diorang perasan macam ada satu bau yang pelik daripada rumah tu. Rupa-rupanya si Adam ni dia suka bakar kemenyan dalam bilik dia.